balik buka surah Al-A'raf ayat 40, ayat 41. Akibat daripada orang zalim tu apa? Balik buka. Allah Ta'ala sebut ni, orang yang tak percaya pada ayat-ayat Allah ni, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Buka surah Al-A'raf ayat 40. Mati besok. Mati ni. Kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit tak terbuka dekat dia. Wala yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga dia. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Masya Allah. Subhanallah. Saya bila baca ayat ni tuan-tuan, Allah kata pintu langit tak terbuka dan dia takkan boleh menembusi langit, menembusi syurga lah apa semua, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Lubang jarum, fil jamal samil khiyat. Al khiyat, jarum, lubang jarum yang kita duk masuk. Bila dikaji tuan-tuan, di langit tu saintis duk kaji tentang black hole, lubang hitam. Dia kata bila lubang ni dia sedut, dia tarik. Kalau dia tarik kaki, kaki masuk, kepala tinggal. Pasal kecilnya dia dan kekuatan dia. Kekuatan black hole itu menarik macam vacuum, dia tarik. Bila buka dalam Al-A'raf ayat 40 ada disebut, la tufattahu lahum abwabus sama. Takkan terbuka pintu langit untuk dia, dan dia takkan boleh masuk sehinggalah unta masuk dalam lubang jarum. Subhanallah. Tapi sayang tuan-tuan, kita bila baca ayat Quran tak tahu apa yang kita faham. Kita lebih pada berlagu ya. Berlagu siang malam, kita belajar mata-mata tapi kita tak belajar. Orang putih tak pandai berlagu. Dia Elvis Presley dia pandai. Tapi bila dia kaji Quran, dia tengok betul-betul. Apa yang dia kaji dia nampak dalam Quran, apa yang dalam Quran dia kaji di dunia nyata. Dia nampak. Jadi kita ni tak lama lagi nak mari dah bulan Ramadan ni nak mai. Apa kata tuan-tuan? Satu hari satu tajuk dalam Quran kita bincang. Kita bincang black hole dalam Quran. Ada tak black hole di langit? Ada tak lubang hak Nabi sebut, yang Allah sebut dalam Quran? Apa kaitan dia? Bincang. Panggil orang kaji, bincang tuan. Supaya kita faham, oh ni dia. Tuan-tuan tengok tentang besi, surah Al-Hadid. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Cerita bab besi. Besi ni betul-betul duduk dalam tanah ke? Besi ni betul-betul mai daripada langit. Sebab Allah Ta'ala sebut, dan kami turunkan besi. Maknanya besi mai pada atas, jatuh dalam bumi. Bukan besi itu daripada bumi yang asal. Yang mana besi itu sangat banyak manfaat dia. Cerita bab besi ya, puasa yang kedua. Puasa yang kedua cerita bab besi 1 jam. Bila buat kuliah duha pukul 9 sampai pukul 10. 10.30 daripada duduk tidur mana pencin main mengaji. Tak pun lepas sembahyang maghrib pukul 8 suku sampai isyak 8.45. Kita cerita malam ni, kita cerita tentang besi. Bagaimana Allah Ta'ala sebut besi dalam Quran. Kemudian cerita tentang keluarga Al-Ankabut, keluarga kelam kabut, yang Nabi kata keluarga yang paling leceh sekali, yang Allah kata keluarga yang paling rapuh sekali. Cerita pasal Al-Ankabut, labah-labah.
Ada berapa kaki labah-labah. Labah-labah ni kalau dia beromen, lepas dia beromen, apa yang akan berlaku pada labah-labah? Labah betina akan makan labah-labah jantan. Kemudian bila dia bertelur, bila menetas saja telur anak labah-labah, anak-anak labah-labah ni pula akan makan sama-sama mereka. Siapa yang kuat dia akan survive. Inilah jenis labah-labah, dipanggil sebagai keluarga yang paling rapuh sekali. Ada isteri jenis duk tokak laki dia. Ada hak laki pula lepas-lepas ni, lepas puaskan nafsu dia, dia kira belak dia. Ada anak pula saling duk makan antara satu sama lain. Dia bukan kira ada kasih sayang. Selagi aku boleh telan, aku telan. Abang ke, kakak ke, adik ke, dia tak kira darah daging dah. Ni nama dia keluarga Al-Ankabut yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Hari raya ketiga cerita pula pasal apa? Hari raya keempat cerita pasal lembu. Surah yang paling panjang dalam Quran, surah lembu. Dalam banyak binatang, lembu yang Allah letak nama surah. Mai ke orang Melayu bodoh macam lembu, lembu tu bodoh, tapi Allah letak lembu dalam Quran. Mai peribahasa kita bodoh macam lembu. Maka selama-lamalah kita dah anggap bodoh lembu, lembu bodoh. Marah ke orang pun panggil lembu. Marah ke orang pun panggil lembu. Tak ada pasukan bola sepak buah nama lembu. Ya ada seladang, harimau, gajah, tok gajah, skuad kenari, kuat helang, ada skuad lembu. Pada malam ini lembu FC akan menentang JD. Jarang ada tuan-tuan. Pasal apa? Lembu bodoh. Sedangkan Allah Ta'ala letak dalam Quran nama lembu, lembu betina. Pergi kaji apa yang aku boleh dapat dengan lembu. Apa yang aku boleh dapat dengan lembu? Susunya, kulitnya, dagingnya, ubatnya, antibodinya. Tapi orang tak nampak lembu, orang nampak babi. Padahal lembu tu binatang yang halal dimakan. Yang tu tak diambil, yang haram juga yang diproses. Kaji macam mana anak-anak muda boleh bangunkan ladang-ladang lembu. Kaji tuan. Motor makin lama makin murah. Anak-anak muda minat kereta makin lama makin murah, tapi lembu makin lama makin mahal. Saya ada orang buat korban dengan saya tuan-tuan. Dia ajak saya buat korban. Saya tak mau. Cukup lah bagi orang lain pula. Macam-macam orang nak saya jadi duta. Duta kain kapan pun ada. Duta kain kapan nak bubuh gambar saya. Buatan kotak. Saya tak apa bagi orang lain macam doa. Ada yang buat korban tuan-tuan, dia boleh dapat 40 juta tuan-tuan tahu. 28 juta buat korban saya. Sebab tu orang duk pulun. Pilih buat korban, belah lembu. Kalau tidak akan dia mendatangkan ekonomi. Tak ada lah Allah letak dia sebagai surah paling panjang, surah yang kedua dalam Quran. Kita asyik duk tengok madu lebah, duk madu lebah, bincang madu lebah tu. Hari puasa yang kelima bawa botol madu 5 botol. Tengok yang mana yang tiruan, yang mana yang asli. Ajak pada orang, boleh tak madu ni dicampur dengan benda lain diminum? Adakah dia jadi ubat? Adakah madu ni kena minum sendiri-sendiri, tak boleh campur-campur baru jadi ubat? Adakah madu ni boleh dicampur dengan itu, campur dengan ni, campur dengan ni minuman ni jadi ubat? Macam tu kah cara minum madu? Sampai bila kita ni tuan-tuan tak habis-habis cerita, tak boleh minum madu dengan besi, dengan sudu besi, kena minum dengan sudu plastik baru jadi ubat. Saya tanya balik, zaman Nabi ada plastik ke? Tetapi Al-Quran sebut besi daripada zaman dulu lagi.
Besi zaman dulu lagi tuan-tuan. Tapi kita boleh kata, dia kata ustaz jangan makan madu dengan besi, tak, nanti habis khasiat dah. Tu makan dengan apa? Plastik. Habis tu Nabi minum apa? Ada sudu plastik, pakai buang kan? Dia diam tu hak besi tu zaman dulu tu. Zaman Nabi Nuh buat kapal tu pun tuan-tuan, buat kapal dengan paku, bukan plastik. Paku tu dah buat kapal zaman Nabi Nuh. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, bi'ayunina wa wahyina. Maka dibuatlah kapal oleh Nuh itu dengan wahyu daripada kami dan pengajaran daripada kami menggunakan apa? Menggunakan paku, kata Allah. Paku ada dalam Quran disebut. Balik buka cerita Nabi Nuh alaihissalam. 30 hari dalam bulan Ramadan, satu tajuk, 30 tajuk alim tuan-tuan. Alim bab apa? Alim bab hak Quran baru sikit. Jadilah daripada kosong. Mungkin Mutiara FM boleh buat ni. Minta radio Pulau Pinang buat. Pukul 9 buat, ulang tayang pukul 11 malam. Lepas berita. Pilih buat satu tajuk supaya kita faham. Oh, ni dia. Saya kata hari tu bincang bab dinosaur. Dalam Quran ada ayat dinosaur, cerita tentang dinosaur. Dia ambil pada ayat Quran, tengok bincang, supaya persoalan yang timbul dalam masyarakat, Al-Quran yang ada jawapan. Sebab hari ni bila keluar persoalan dalam masyarakat, jawapan tu bukan daripada orang Islam, daripada Yahudi. Contoh dia apa? Manusia purba. Teorinya daripada beruk. Oh, patut ciri-ciri beruk tu ada dengan kita. Nampak 6 harakat tu. Mana nak cucu beruk? Dah. Tu siapa tu? Bagi tahu Quran kata manusia itu daripada apa? Daripada Adam. Khalaqahu min turab, dan Adam itu dijadikan daripada tanah. Bukan manusia ni daripada beruk, bukan. Siapa yang mengasaskan teori beruk? Darwin. Sebelum Darwin mengasaskan teori beruk, siapa yang mengasaskan manusia ni? Ada satu ulama. Dia kata apa? Ibn Rushd kata apa? Dia kata apa? Binatang hak paling buruk tu apa? Tak tahu. Binatang hak paling lekeh, paling buruk sekali apa? Mughallazah. Babi, anjing semua ni. Tu kategori binatang. Ni dia yang buat. Kemudian binatang-binatang ni dia ada kategori pula. Hak jenis ni, hak jalan kaki 4, jalan kaki 8, jalan kaki 16, hak jenis merayap, hak jenis melompat, macam-macam jenis binatang. Sampailah binatang hak paling canggih sekali, paling tinggi makam dia lah, kata-kata dia apa dia? Beruk. Boleh buka pisang, boleh naik basikal, tengok beruk. Boleh naik motor pusing merata. Binatang hak paling canggih sekali, tak ada lah hak lebih canggih. Beruk. Selepas beruk tu apa? Dia kata selepas beruk tu manusia hak paling bodoh sekali. Selepas beruk. Itu dia punya teori dia. Bukan manusia tu asal pada beruk. Selepas beruk hak boleh naik motor ni, siapa dia? Manusia hak boleh naik motor, hak tak beriman pada Allah. Baik sikit pada beruk pasal ada otak. Ada traffic light merah, berhenti lah. Beruk dia, berderah dia. Itu maksud dia. Mari kepada Darwin, dia kata tak, manusia berasal pada beruk. Kita pula pengikut. Nak harakat. Patut dekat-dekat nak serupa dah. Bagi jelas. 30 Ramadan, 30 tajuk kita petik pada Quran cantik punya. Termasuklah yang kita bincang ni. Hukum memukul isteri.
Boleh tak boleh? Apa syarat nak pukul? Boleh tak boleh pukul? Isteri itu dikahwini untuk dibahagiakan, bukan untuk diseksa. Aneh.